Setiap kali aku tanya member aku nak makan apa, dia akan suggest makanan Cina. Bila aku tanya, daging kungpo, butter chicken. Come on brother, butter chicken is not Chinese cooking, it's not Chinese food, it's a fusion food. Alright, hari ni kita nak buat makanan yang ala-ala fusion, Chinese, Thai. Kita nak buat udang nestem. Udang nestem, apa yang perlu kita ada dekat sini adalah dia punya bahan utama untuk kita bagi dia wangi adalah daun pandan. Beza udang butter dengan udang nestem, okey, untuk udang butter dia akan gunakan daun pandan untuk wangikan dia, tapi untuk udang butter kita akan gunakan daun kari. Okey, asas dia lebih kurang sama, bawang putih dengan cili untuk bagi dia sedikit rasa pedas. Untuk daun pandan, kita pakai lebih kurang dalam 1 lai ke 2 lai. Potong dia nipis-nipis, senipis yang boleh. Okey, bawang putih pun sama juga. Kita ketukkan dia. Chopkan dia. Tak perlu halus sangat pun tak apa. Okey, cili padi merah tak perlu banyak, dalam 3 ulas. Untuk udang, adakah kita boleh makan semua bahagian udang? Jawapannya adalah tidak. Sebab apa? Kalau kita tengok dekat bahagian belakang udang ni, dia ada bahagian najis dia. Najis ni kita kena buang dahulu. Macam mana cara dia? Kita potong sikit dekat bahagian belakang. Kita koyakkan dia sikit. Nampak tak? Macam perut dia. Okey, benda ni yang kita kena keluarkan. Sebab ini adalah dia punya najis. Okey, sekarang proses untuk kita tepungkan dia. Kita tak perlu nak tambah dengan garam, dengan gula lagi. Sebab apa? Saya selalu pesan bila masak barang-barang yang fresh ni, dia memang dah ada rasa dia yang tersendiri. Kita tak perlu tambah terlalu banyak perasa. Okey, untuk tepung, saya pakai tepung goreng pedas. Okey, tepung goreng pedas ni kita just gaul saja. Bagi dia kena semua bahagian udang tu, dia bersalut. Gaulkan dia sampai kena semua bahagian dan terus saja kita goreng dekat dalam minyak panas. Okey, bagusnya bila kita belah bahagian belakang udang ni, selain daripada kita buang dia punya kotoran tu, nanti saya tunjukkan macam mana dia akan jadi sangat cantik sebab dia akan terbuka dekat bahagian belakang tu. 2 dalam 1. Bagus kan? Okey, masukkan udang. Yang saya selalu duk pesan, jangan terlalu banyak dekat dalam satu kuali tu. Sebab apa? Dia akan turunkan temperature minyak tu. Dia akan sedut minyak-minyak ni masuk dekat dalam udang tu balik. Bila kita masukkan tadi, lepas tu dia dah timbul, warna dia pun dah bertukar. Terus saja kita angkat, toskan dia punya minyak dulu. Sebelum kita dah tumiskan pun, dia punya bau udang tu pun sangat wangi. Okey, kita letakkan dulu dekat dalam satu bekas. Kalau kita tengok bahagian belakang udang yang kita dah buang tadi, kotoran-kotoran dia tu, dia akan jadi kembang. Dia akan jadi cantik. Bila kita masak kuah dia nanti, dia akan masuk dekat dalam dan dia sebati dengan isi dia. Sangat terbaik. Okey, kita nak teruskan dengan proses yang seterusnya. Okey, kita pakai juga pan yang sama, cuma kita buangkan dia punya minyak ni sikit. Bagus bila kita guna pan yang sama, bila kita goreng tadi, dia akan ada rasa udang tu dekat dalam minyak. Jadi kita tak perlu tambah terlalu banyak perasa. Kemudian saya nak tambahkan margarin. Kemudian barang-barang yang dah kita potong awal-awal tadi tu kan. Daun pandan, cili, bawang putih. Alright, bawang putih memang dalam masakan Cina memang sangat banyak pakai. Dia punya bau sangat wangi dan dia akan bangkitkan rasa makanan ataupun sup tu sendiri. Alright, sekarang ni kita punya tumisan ni, kita tumis sampai dia betul-betul garing, dia naik bau dan daun pandan tu jadi garing.
Kemudian kita boleh terus masukkan susu. Alright, bila kita masukkan susu cair ni, kita kena biarkan sekejap. Kita kena masakkan dia sekali lagi bagi dia agak pekat sebelum kita masukkan udang tu. Nampak dia punya susu tadi dia akan makin memekat. Kemudian kita dah boleh terus masukkan udang. Okey, udang ni yang kita dah goreng tu terus saja masuk dekat dalam, dan proses yang paling penting kita kena stirkan dia. Okey, masa proses kita stir ni kita perlu bagi dia perasa. Okey, kalau masa kita masak susu tadi kita belum letak gula, kita belum letak garam. Okey, proses sekarang ni kita kena letak sambil-sambil kita stir tu. Alright, kita buat macam ni. 1, 2, 3. Masukkan perasa sikit. 1, 2, 3. Masukkan perasa sikit. Bagi dia kena semua bahagian. Kemudian saya nak masukkan nestem. Okey, nestem memang kita akan pakai banyak sebab kita nak dia bersalut dekat udang tu. Okey, udang ni tak lengkap tau. Sebab apa? Kita dah ada creamy daripada susu, kita dah ada pedas daripada cili, dan kita nak letakkan sedikit manis. Okey, manis kita pakai gula putih saja. Letak kat bahagian atas dia. Gaul sampai dia sebati. Tengok, proses dia ambil masa tak sampai 15 minit. Tapi hasil dia, ya Allah, sangat-sangat cantik dan cukup menyelerakan. Okey, kita dah ada lauk udang yang sangat sedap tadi kan? Okey, sekarang kita nak buat resepi sayur untuk kita makan sekali dengan nasi putih nanti. Kalau kita tengok dia punya bahan-bahan pun memang cukup simple. Boleh kira dengan jari saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah boleh buat satu hidangan kan? Okey. Sayur pok choy ataupun bok choy. Sangat sedap sayur ni. Kalau kita rebuskan dia makan dengan sos soya saja pun dah cukup lazat untuk kita makan dengan nasi putih. Tapi hari ni kita nak masakkan dia dengan sedikit halia. Baik, yang pertama sekali kita kena potong bahagian belakang dia sebab kita nak bagi dia sama saja bila kita hidangkan dekat dalam pinggan nanti. Okey, lepas tu apa yang perlu kita buat? Kita belahkan dua. Fungsinya, masa kita nak hidangkan dia nanti, kita boleh susunkan dia cantik-cantik. Kemudian kita tuangkan dia punya sos ataupun kuah dia dekat bahagian atas. Alright, kita punya kuali pun dah panas. Terus saja kita masukkan air kosong. Besarkan api. Letakkan sedikit minyak masak. Dan garam. Okey, sambil-sambil kita nak tunggu air tu panas, menggelegak, so kita nak buat bahan untuk tumisan dia. Baik, memang benda-benda yang kita ada dekat dalam peti ais tu saja. Buka, tengok sana sini, dah boleh buat satu resipi kan? Okey, untuk halia, kita pakai dalam 3 ke 4 potongan tadi. Kita potongkan dia, nipis-nipis sikit. Kemudian bawang putih. Okey, bawang putih ni, okey, bila kita buat masak sayur-sayur, kita kena chopkan dia betul-betul halus. Sebab apa? Kita tak mau rasa bawang putih tu dia dah potong rasa sayur. Sebab kita nak makan bok choy yang sangat juicy, yang sangat lembut tu.
So kita tak nak dah rasa bawang ni terlalu banyak. Right, bila air kita tu dah betul-betul menggelegak, terus kita masukkan bok choy. Okey, konsep kita masak ni sebenarnya kita nak celur saja. Kita nak biarkan, kita nak sayur kita tu dia lembut sedikit saja. Lebih kurang dalam 1 minit, bawah 2 minit, terus saja kita angkat. Sebab apa? Bok choy ataupun sayur-sayur ni semua bila kita masak dia terlalu lama, dia punya khasiat-khasiat tu akan hilang dah. Tak ada dah. Alright, yang ni kita biarkan sekejap saja. Bila dia dah agak-agak lembut, terus kita angkat. Masuk dekat dalam air sejuk. Kenapa saya masukkan dekat dalam air sejuk? Baik, kita nak stopkan dia punya cooking process dan kita nak kekalkan warna bok choy itu sendiri. Terus kita angkat balik, toskan air dia. Nampak tak? Bila kita rendam dekat dalam air sejuk, warna dia kekal warna hijau. Dan dia punya bok choy itu tak terlalu lembik. Ini yang kita nak. Bila kita makan, dia still ada crunchy, al dente orang panggil. Proses yang seterusnya, kita nak tumiskan bahan-bahan yang kita dah chop tadi. Alright, masukkan minyak balik. Halia, bawang putih. Sama juga proses ni. Kita kena biarkan bawang putih tu bagi dia betul-betul wangi, dia masak. Dan terus kita masukkan chicken stock. Okey, ini air rebusan tulang ayam yang saya beli ayam semalam. Saya ambil dia punya isi, saya dah buang dia punya bahagian tulang, bahagian tengkuk, bahagian sayap. Saya rebuskan dia sampai dia jadi stok. Okey, stok ni terus saja kita masuk dekat dalam tumisan kita tadi. Baik, untuk perasa sayur dia tak perlu banyak. Dia punya rasa asas akan datang daripada sos tiram. Kita masuk lebih kurang dalam 1 camca. Selain dia ada rasa, dia akan bagi warna juga dekat kita punya sos ataupun kuah. Alright, kalau tengok dekat sini, saya letakkan sikit saja black caramel. Okey, black caramel ni dia memang tak ada rasa, dia bukan macam kicap. Dia hanya akan bagi warna dekat masakan kita. Tapi dia tak akan kacau rasa tu sendiri. Alright. Kemudian garam. Garam sikit saja sebab kita dah pakai oyster sauce tadi. Dan satu lagi bahan yang paling banyak diguna, minyak bijan. Alright. Apa yang perlu kita buat sekarang ni? Kita besarkan api. Kalau tengok dekat depan tu, saya dah ada saya punya tepung jagung yang saya dah campurkan dengan air. Alright. Fungsi tepung jagung untuk memekatkan kuah, untuk memekatkan sos. Slowkan api. Alright. Proses ni kita kena buat cepat, sangat cepat. Sebab apa? Kalau kita tak kacaukan dia, nanti dia akan jadi seketul-seketul. Alright. Kita masukkan sambil kita gaul. Sambil kita masukkan tepung jagung. Nampak ya, bila kita masukkan tepung jagung, kita kacau, dia punya kuah akan jadi pekat, dia akan jadi wangi. Sebab apa? Kita dah letakkan minyak bijan. Okey, bila dia dah jadi pekat, saya nak cantikkan dia lagi. Saya ambil sebiji telur. Okey, untuk telur ni, saya tak nak pakai bahagian kuning. Tapi saya nak pakai bahagian putih saja sebab saya nak sayur saya tu cantik. Okey, macam mana? Cara dia sama juga macam kita masukkan tepung jagung tadi. Kacau, masuk telur. Kacau, masuk telur. Dah. Bila kita dah masukkan telur, terus kita tutup api. Kuah ni dia masih panas. Bila kita masukkan telur, dia akan masak. Haba daripada kuah tu akan masak telur tu.
sahur hari ni, saya ada nasi putih, telur, bawang putih. Aduh, macam mana nak jadikan dia sedap, menarik? Tak apa, jom kita buat. Baik, hari ni saya nak buat nasi goreng dengan bahan-bahan yang simple, tapi kita nak jadikan dia menarik. Saya dah panaskan saya punya pan dan saya nak masak telur dulu. Alright, telur ni kita nak buat macam mana? Adakah kita nak goreng dia telur mata? Adakah kita nak gorengkan dia telur dadah? Tidak sama sekali. Kita nak buat dia macam pancake yang sangat nipis. Kemudian kita nak balut kita punya nasi goreng. Kita beatkan dia sampai dia betul-betul sebati. Terus saja kita masukkan dekat dalam kita punya pan yang tak melekat ni. Baik, bila kita dah masukkan telur tadi, terus kita slowkan dia punya api dan kita runningkan telur tu. Biar dia berjalan, dia masak semua bahagian. Bila dia dah agak kering, apa yang perlu kita buat? Kita kais-kaiskan dekat bahagian tepi ni. Kita ambil pinggan, letak dan kita balikkan dia. Alright? Ho! Cantik macam pekngah lempeng. Alright, proses ni kita buat dalam 3 ke 4 lai sebelum kita masak nasi. Alright, kita mulakan dengan minyak juga. Masukkan minyak dulu, lebih kurang dalam 4 camca. Kemudian saya ada bawang putih, cili 1 dengan bawang merah. Alright, seelok-eloknya memang kita kena gunakan bawang merah kecil ni, shallot. Sebab apa? Sebab nasi goreng kita ni memang tak ada udang, memang tak ada ikan bilis, memang tak ada daging. Alright, bawang ni kita halus-haluskan dia, nipiskan. Okey, untuk buat nasi goreng, pastikan kita punya bawang putih memang betul-betul halus. Okey, ketepikan. Dan satu lagi, cili untuk bagi ada rasa pedas sikit. Alright, bahan-bahan ni terus saja kita tumis dekat dalam kuali. Dan kita kena gaulkan dulu sampai dia naik bau dan dia sedikit garing. Kita ambil telur 2 biji. Masuk dekat dalam. Kita kena kacaukan dia, besarkan api sampai dia agak kering sikit. Terus saja kita masukkan nasi. Okey, sebenarnya untuk buat nasi goreng kita perlukan nasi yang sejuk. Sebab apa? Bila kita nak gorengkan dia nanti, kalau kita pakai nasi yang masih lagi panas, dia akan berketul-berketul. Alright, nasi yang lebih-lebihan tadi, yang buka puasa tu, masukkan dekat dalam. Gaul. Kemudian kita nak letakkan perasa. Okey, untuk perasa kita pakai sikit oyster sauce, sikit saja, tak payah banyak. Dan letakkan sikit sos soya cair, lada sula, garam. Dan saya nak letakkan sikit saja serbuk perasa dia. Okey, tak lengkap sebenarnya kita punya nasi goreng ni kalau tak ada sayur. Alright, sayur apa yang sangat sesuai untuk nasi goreng telur? Kalau tengok dekat depan, saya ada daun bawang. Okey, daun bawang ni kita kena chopkan nipis. Masuk dekat dalam, nampak? Dia terus cantik. Dia terus ada warna, tonasi color tu. Kuning daripada telur, hijau daripada daun bawang, putih daripada nasi. Dah cukup untuk menyelerakan kita. Okay, yang ni untuk hidangkan dia, kita alihkan, ambil satu mangkuk. Telur yang kita dah buat siap-siap tadi, nipis, cantik, elok kan? Ha, nampak? Dah macam tortilla. Okey, kita masukkan dekat dalam bekas. Dan
Kita masukkan nasi. Tapi pastikan kita ada sikit telur dekat bahagian tepi tu untuk tutupkan dia. Sebab kita nak nasi goreng kita tu dia kemas bila kita hidangkan nanti. Telur yang lebih-lebih dekat tepi tu kita tolak masuk dekat dalam, bagi dia tutup nasi goreng kita. So kita ambil pinggan, balikkan dia. Cantik warna kuning. Kita ambil pisau, potong kat bahagian tengah, buka sikit, hiasan dia. Memang cukup menarik.